Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji kerana Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi pada hari ini, dan tazkirah yang akan saya sampaikan pada hari ini bertajuk melatih anak berpuasa. Apa yang kita lihat pada hari ini, anak-anak yang berumur 10 tahun bahkan melebihi daripada usia mereka ini, dengan tidak rasa malu, tidak segan cilu, mempamerkan keadaan mereka ataupun mempamerkan tak tahu apa yang telah ditunjukkan dengan makan dan minum yang layak ramai tanpa rasa segan. Walaupun di bulan Ramadan ini mereka tidak hormat. Ini masalahnya bukan orang Islam, tapi orang Islam. Masalahnya 10 tahun ke atas ni. Sepatutnya pelajaran ini dipelajari dari mana? Semuanya dipelajari dari rumah. Jika dari rumah kita tidak ajar anak kita menghormati bulan Ramadan, walaupun mereka tidak berpuasa, tolonglah hormat bulan Ramadan. Walaupun anda memang betul-betul tidak berpuasa, tolonglah ajar mereka untuk hormat bulan Ramadan. Walaupun kita ditimpa masalah, ditimpa penyakit atau keadaan fizikal kita bermasalah, mungkin kita tidak boleh berpuasa kerana gastrik, mungkin kita tak boleh berpuasa kerana kita uzur atau sebagainya, tapi tolonglah hormat bulan puasa ini, kerana bulan puasa, bulan Ramadan ialah bulan yang mulia. Walaupun anda mempunyai kesakitan, mempunyai keuzuran dan sebagainya, hormatlah bulan puasa. Bukan saja anak-anak kecil, bahkan orang tua yang tidak mampu pun dibenarkan dan dibolehkan untuk berbuka dan tidak berpuasa pada bulan Ramadan ini. Inilah yang akan sedikit kita bahas dan renungkan pada kesempatan kali ini. Bagaimana sesungguhnya Islam memberikan pandangan anak-anak berpuasa pada bulan Ramadan. Mungkin ada sebahagian orang tua yang akan dengan mudah beralasan bahawa syariat Islam tidak mewajibkan anak-anak untuk berpuasa. Tetapi kita perlu dan kita patut ajar mereka dari usia awal 7 tahun mereka dah boleh berpuasa. Mungkin berpuasa separuh hari daripada mereka pergi sekolah hingga pulang sekolah. Kalau mereka tak tahan, kita boleh benarkan mereka berbuka. Kita tak boleh nak paksa, sebab keadaan ini adalah satu pelajaran untuk mereka. Satu pelajaran ini mungkin benda baru yang mereka alami. Lama kelamaan mungkin akan menjadi satu habit dan akan menjadi satu pelajaran yang baik untuk mereka. Kita tidak boleh mewajibkan mereka berpuasa. Kita hanya mungkin boleh ajar mereka seawal usia 7 tahun. Bahkan ada yang sekolah-sekolah tidak mewajibkan anak-anak membawa makanan pada waktu persekolahan, mungkin untuk anak-anak tadika lah, atau berpasti dan sebagainya, menggalakkan anak-anak puasa di awal pagi hari, kemudian bila balik ke rumah tu pulanglah pada ibu bapa, sama ada untuk meneruskan anak-anak terus berpuasa sehingga petang atau sebagainya. Rasulullah pernah bersabda yang bermaksud diangkat pena catatan amal dari 3 orang. Yang pertama ialah orang gila yang hilang akalnya sampai sedar kembali, dan yang kedua orang tidur sampai ia bangun. Yang terakhir adalah anak kecil sampai ia bermimpi, iaitu sampai ia balik. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu apakah kemudian kita berdiam diri, tidak mengenalkan mereka atau melatih dan memberi pelajaran kepada mereka untuk melatih mereka berpuasa hingga waktunya tiba? Takkan waktunya tiba sehingga umur 10 tahun atau 11 atau 12 baru nak suruh berpuasa penuh. Kita patut ajar mereka seawal usia 6 tahun ke 7 tahun puasa bagaimana kita yang tentukan. Bukan kita mewajibkan, tapi kita beri pelajaran kepada mereka untuk melatih puasa ini seawal yang boleh. Bagaimana kita untuk
mengajar mereka cara mengenal dan melatih anak-anak kita ini berpuasa. Setidaknya ada 5 hal yang perlu kita amati dalam masalah ni. Semoga kita mampu menjalankan dengan baik dan secara istiqamah. Pertamanya adalah memberi pemahaman yang ringkas atau pemahaman yang mudah bahawa puasa dan apa saja yang keperluannya. Mungkin anak-anak usia yang 7 tahun bahkan yang kurang pada saat ini mampu dengan mudah untuk diajak berbincang. Semakin ia ketahui alasan dan pentingnya berpuasa, maka ia akan mudah melatih mereka berpuasa. Contohnya, bila kita ajar anak kita berpuasa, kita nyatakan apa kebaikan, fadilat orang yang berpuasa dan apa yang mereka perolehi di akhirat kelak. Walaupun mereka masih samar apa benda yang kita ceritakan, sekurang-kurangnya kita telah sampaikan benda yang baik, benda dan ganjaran pahala yang terbaik, dan semua kemungkinan mereka faham dan tahu, dan mungkin mereka tidak benar-benar tahu. Kita mampu menyampaikan, kita mampu ceritakan, dan kita mampu menerangkan apa yang mudah untuk mereka pelajari dan faham apa yang kita maksudkan tentang puasa tersebut. Contohnya, yang ketiga ialah persiapan puasa. Persiapan puasa itu sendiri. Dalam anak-anak kita bila dah matang, mereka akan memerlukan gizi yang cukup, dengan zat-zat makanan yang cukup. Jadi jadikan puasa ni sebagai hal yang membuatkan mereka kekurangan gizi dan menjadi lemah. Kerana pada orang tua hendaknya berlaku serius dapat mempersiapkan hidangan sahur bagi putera lagi, pastikan bahawa mereka akan mampu menjalani dengan baik kerana kita telah menghidangkan modal yang cukup saat sahur dan berbuka. Persiapan puasa yang sebaiknya, daripada kita berbuka sehinggalah kita bersahur. Selalunya kita akan menyediakan makanan yang berkhasiat dan untuk membekalkan tenaga pada siang hari supaya anak-anak kita ini mampu berpuasa sehingga terbenam matahari. Apa yang kita perlukan, biasanya kita beri mereka makan nasi cukup dengan sayur dan proteinnya, dan mungkin kalau bagi kita, anak-anak kita boleh makan begitu, tapi untuk bagi kita cukupnya sekadar kurma atau dan sebagainya. Itu ikut kemampuan badan kita, ikut kemampuan fizikal kita. Makanan macam mana yang diperlukan untuk badan kita bertahan sehingga ke waktu berbuka puasa. Yang keempat, langkah keempat ialah membuat kesibukan yang menyenangkan. Apakah kesibukan yang menyenangkan? Pada bulan puasa ni, apa yang kita menyibukkan diri kita? Apa yang kita sibukkan dalam puasa ini? Seperti kita membaca kisah-kisah Nabi. Kita sibukkan diri kita supaya kita tidak teringat pun tentang yang kita berpuasa pada hari itu. Kita ajak anak-anak kita untuk membaca kisah-kisah Nabi. Kita ajak anak-anak mereka membuat perkara yang mereka suka, seperti melukis, mewarna dan sebagainya, membuat diary Ramadan. Selain itu, kita boleh mengajak mereka tilawah atau tadarus. Selain daripada benda-benda yang kita biasa lakukan seperti solat tarawih dan sebagainya. Apa lagi yang kita boleh sibukkan diri kita dan kita ajak anak-anak kita menyibukkan diri supaya kita dapat berpuasa dengan lebih baik dan dengan lebih ikhlas. Bila kita ajak mereka menyibukkan diri dengan perkara-perkara seperti ini, puasa itu akan berasa lebih mudah. Puasa itu akan lebih rasa ringan dan tak terasa pun yang kita berpuasa pada itu. Mungkin boleh kita ajak mereka pergi membahagi-bahagikan makanan kepada orang-orang yang memerlukan dan sebagainya. Itu adalah antara yang kita boleh lakukan selain daripada kita teringatkan yang kita anak-anak kita supaya kita lupakan yang kita berpuasa pada itu. Itu antaranya untuk menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang menyenangkan. Yang terakhir, iaitu tentu yang paling pentingnya ialah bertahap dalam latihan berpuasa ni. Puasa pun ada tahapnya.
Maksudnya kita bertahap berpuasa. Mungkin pada awalnya kita berpuasa separuh hari untuk ajar anak-anak kita, mungkin daripada pagi sehingga ke tengah hari. Mungkin anak Talika pukul 11.40 dia dah pulang. Dia mungkin kalau dia boleh tahan lapar lagi, kita boleh teruskan sehingga kita pulang ke rumah lah. Kalau masih tak boleh bertahan, pukul 11.40 tu dah kira dia orang punya waktu berbuka. Selepas tu esok kita ajar lagi, tengok pukul berapa pula dia boleh bertahan. Mungkin sampai pukul 12 atau pukul 1 dan seterusnya. The next day pun kita ajar lagi. Kita anjakkan waktu sehingga pukul 2 petang. Kemudian kita anjakkan lagi sehingga mereka berjaya sampai ke tahap yang kemuncaknya, iaitu berpuasa dengan penuh. Dan kita akan memberi ajaran seperti mana yang kita lakukan pada yang nombor 2 tadi, memberi ajaran atas puasa yang dilakukan atau puasa yang disempurnakan oleh anak-anak kita. Ini adalah yang terakhir, iaitu bertahap latihan yang kita ajarkan. Bukanlah hari pertama kita suruh puasa penuh. Kalau tak puasa penuh, dapat macam mana kan? Kita mestilah bertahap sedikit demi sedikit, sebab benda baru untuk mereka, jadi benda baru juga untuk kita ajar mereka supaya berpuasa dengan bertahap, bukan sekaligus. Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak untuk solat pada usia seawal 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak mengerjakannya saat usia mereka 10 tahun. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Maka hendaklah latihan puasa itu dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan. Dari tahun ke tahun, kita targetkan ada peningkatan. Ataupun kalau kita baru mula ajar tahun ni, kita boleh mulakan dari hari ke hari. Dalam sebulan tu ada 30 hari, kita boleh ajarkan secara bertahap dari hari ke hari. Ini menunjukkan sebenarnya suatu langkah yang positif supaya masyarakat kita akan mengenalkan anak-anaknya berpuasa, supaya kita tidak rasa puasa itu membebankan atau puasa ini rasa terlalu kompleks ataupun terlalu rigid untuk anak-anak kita. Semoga Allah SWT memudahkan apa yang kita niatkan dan memudahkan perjalanan puasa dan mengajar anak-anak kita puasa sehingga ke akhir Ramadan. InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.